Kali terakhir ya. Ha? Nak kena nyanyi lagi ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Masih sihat? Masih waras? Masih bersemangat? Hebat. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada pemuda-pemuda bangkit kembali. Pukul 6 suku, 6.18. Dewan masih penuh dan begitu bersemangat. Luar biasa. Sebab ramai yang takut bila buat di Dewan Merdeka. Dia kata pemuda macam manalah pemuda ni. Saya kata kepada mereka, jangan risau. Ini kan pemuda generasi kita. Generasi bangkit kembali. Betul? Ya. Terima kasih saudara pengurusi tetap, Timbalan Pengurusi Tetap, saudara Syahril, Datuk Asmuni, saudara Johari, YB Shahar. Tidak kita lupakan kepada wakil-wakil MKT yang terus setia bersama kita daripada pagi sehingga ke petang. Kita bagi tepukan gemuruh kepada Datuk Seri Syabri Cik, Datuk Jazlan, Datuk Seri Jamil Khair dan rakan-rakan Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, seluruh perwakilan dan pemerhati, juga pemerhati di belakang sana. Saya nampak ada puteri pun minat dengan pemuda. Terima kasih banyak-banyak. Saya mendengar dengan penuh khusyuk setiap baik-baik kata dan perbahasan. Apa yang boleh saya katakan, 5 tahun saya melalui proses pemuda UMNO Malaysia ini. Setiap tahun kita boleh lihat perkembangan yang hebat dari kalangan jurucakap negeri-negeri. Kita ucapkan terima kasih dan kita bagi tepukan kepada semua jurucakap kita. Ramai yang tak guna teks pun. Ramai yang bercakap daripada hati. Itulah pemuda. Soal perbezaan itu biasa. Kita meraihkan perbezaan. Zaman saya jadi ketua pemuda, kita tidak pernah menutup pintu. Betul? Siapa nak kritik, kritik. Dalam WhatsApp group, nak kritik. Nak kritik saya pun tak ada masalah. Tapi pantang saya satu je. Jangan sampai memaki hamun sesama sendiri. Itu saja. Ramai yang kena marah kat saya dah. Ada yang cakap, mengeluarkan perkataan-perkataan maki hamun. Saya cakap terus kat depan. Kadang-kadang saya panggil. Sebab ini semua adik-adik saya aja. Adik-adik saya. Sebab saya layani semua. Tadi ada kata kita semua yang bagi dia menang. Saya menang dulu, bukan semua bagi saya pun. Tetapi, kalau kita nak buat budaya lama, budaya pilih-pilih. Siapa sokong Dr. Ashraf, ini yang kita dahulukan. Siapa yang tak sokong, ketepikan. Tak ada. 5 tahun ini, 4 tahun setengah ni, tak ada satu bahagian pun yang tak sampailah. Betul? Sampaikan Sabah beritahu saya, dia kira pula. Dr. Ashraf tahu tak berapa kali datang ke Sabah? 37 kali lebih datang ke Sabah. 37 kali, saya pun tak ingat perkiraan itu. Saya pergi ke semua tempat. Sampaikan ada tempat yang memang daripada awal menyokong saya pun. Tuhan takdirkan saya pergi yang last kali. Tapi rupanya tempat tu saya bertanding. Great. Saya sebelum saya ulas apa yang dibangkitkan tadi, sepanjang perbahasan saya nak selesaikan dulu perkara-perkara pentadbiran dan urusan-urusan biasa waktu penutup ini. Saya nak mulakan dengan ucapan setinggi-tinggi terima kasih saya. Terima kasih saya kepada barisan urus setia di belakang tabir. Kita kadang-kadang lupa kepada mereka. Yang pakai baju,
Ada jahitan kain baru itu, yang warna seakan-akan merah tak merah, coklat tak coklat. Itu barisan urus dia di belakang tabir yang banyak membantu melancarkan perjalanan sepanjang PAU, bukan saja PAU ini, PAU sebelum-sebelum ini juga. Terima kasih yang diketuai oleh Datuk Hasmuni dan juga saudara Ail Syaril Izam. Saya ucap terima kasih juga kepada pengurusi tetap dan timbalan pengurusi tetap. Tahun ini timbalan pengurusi tetap dia tak menangis. Sebab tahun lepas dia menangis, dia ingatkan yang terakhir lah. Rupanya bukan yang terakhir lagi. Ada lagi tahun ni. Tapi saya rasa timbalan pengurusi tetap ni umur masih ada. Jadi soal last tak last itu kerja Tuhan. Tapi yang paling penting, kita ucap terima kasih satu tepukan kepada kedua-duanya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua perwakilan dan pemerhati yang setia daripada awal pagi sampailah petang ini. Saya cukup bangga dengan anda semua. Ini daripada ketulusan hati saya. Bila saya sebut pagi tadi, bukan mudah saya nak menyiapkan ucapan dasar. Kerana memang tiap-tiap tahun biasanya saya akan ada masa untuk menulis. Tapi kali ini bukan saja masa itu terlalu padat, tetapi dalam keadaan apa lagi kita nak tulis ni? Apa lagi kita nak bercakap? Jadi saya memilih menulis daripada hati saya sendiri. Daripada hati saya, dan saya mengharapkan sampailah ke hati tuan-tuan, saudara-saudara, adinda-adinda saya. Kerana sepanjang saya menakhodai bahtera pemuda ini, sebenarnya inilah saat dalam lipatan sejarah hidup saya yang cukup manis. Kerana bukan saja soal senang, tetapi kita rasa susah senang bersama. Daripada zaman kejatuhan, kita bersama-sama membangunkan parti ini. Sebab itu tadi bila ada juru bercakap kata, bila zaman kita kalah dulu, ramai yang rasa kecewa yang amat sangat. Tetapi kalah kali ini berbeza. Kita tak rasa kecewa yang teramat sangat. Bukan apa, sebab kita dah melaluinya. Kita dah melaluinya bersama. Tetapi yang paling penting, kita semua ni sayang pada parti kita. Betul? Kita sayang pada parti ini. Sebab itulah tak timbul soal denial syndrome. Tak timbul soal kita nak menafikan. Daripada ucapan dasar saya sehinggalah juru cakap. Kita tak banyak bercakap soal luar. Kita bercakap soal dalaman. Sebab itu saya pilih ayat Ali Imran daripada peristiwa Uhud. Waktu bangkit kembali ucapan dasar pertama pun saya menukilkan ayat yang daripada surah Ali Imran. Kerana dalam Ali Imran ini panjang lebar Tuhan menceritakan pengkisahan bagaimana umat Islam berada dalam keadaan menang kemudian kalah. Ayat ini dibacakan oleh qari dari Sempurna. Saban tahun dia menjadi qari kita. Allah menyebutkan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami sengaja pergilirkan saat kamu menang dan saat kamu kalah. Untuk apa? Untuk kamu belajar. Tetapi kita tidak belajar. Saya sebutkan dalam ayat yang saya bacakan di awal ucapan dasar 165. Tuhan tanya, Tuhan nukilkan balik. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Apabila kamu ditimpa musibah kekalahan, selepas kamu diberikan kemenangan, kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Kita macam sekarang lah. Kita duk tanya, apa punca kekalahan kita? Tuhan kata, wahai Muhammad, kamu cakap kepada mereka. Kekalahan itu daripada kesilapan kamu sendiri. Sebab itu saya setuju. Saya setuju saranan juru cakap tadi menyebut bahawa kita kena buat pasukan postmortem. Sebenarnya dalam mesyuarat Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia yang lepas, kita sebenarnya telah pun menubuhkan satu pasukan khas postmortem yang kebetulan cadangan yang sama dengan daripada Pahang tadi
supaya YB Datuk Syaha mengetuai jawatan kuasa postmortem ini. Jadi kita tunggulah. Kita minta supaya pasukan khas ini buat secara holistik. Kaji betul-betul. Katanya minggu depan ataupun 2 minggu lagi akan dapat data yang terperinci daripada SPR. Setiap saluran-saluran, setiap PDM-PDM. Kita kajilah dengan secara terbuka, teratur. Kalau kita bercakap soal sentimen persepsi, tak habis. Sebab itulah apa yang kita bicarakan daripada pagi sehinggalah petang, saya amat-amat menghargainya. Kerana itu daripada pengalaman kita. Jadi jangan kita nafikan bahawa sebahagiannya betul. Politik wang dan sebagainya itu betul. Tetapi itu bukan satu-satunya. Sebab itu saya pilih dalam ucapan dasar untuk kita melakukan self-criticism. Sebab itu kita harus move forward. Yang kedua, kita juga membincangkan soal apakah pendekatan-pendekatan baru, strategi-strategi baru. Ini pun perlu kita garap dengan teratur dan terperinci secara holistik. Untuk kita memperlihatkan balik apakah pendekatan-pendekatan kita yang lama dan tradisional itu masih relevan ataupun tidak. Kita kena ingat bahawa apa yang kita ada hari ini, seperti mana yang saya sebutkan, adalah peluang kita yang mungkin terakhir. Saya sebutkan tadi dalam ucapan dasar. Tuhan bagi kita peluang yang terakhir. Ini tidak. Dah tinggal 30 pun masih lagi kita nak bercakaran sama sendiri. Betul atau tidak? Itu masalah kita. Kita tak sedar diri bahawa ini kifarah Tuhan. Dulu saya selalu bacakan, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Tuhan kata, ati'ullah wa rasulahu. Kamu taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Jangan kamu berpecah belah. Jangan kamu bercakaran sesama sendiri, kata Allah. Kerana kamu akan menjadi lemah dan kamu akan mudah dikalahkan. Tetapi kita tidak belajar. Apa yang kita buat? Kita ni, satu perkara yang saya belajar dalam politik ini, hipokrasi. Hipokrit. Cakap berdegar-degar. Di depan lain, belakang lain. Betul ke tak? Kita ini, kalau bak bos, nombor 1. Bak tauke, nombor 1. Padahal, kita ini generasi baru. Generasi pemuda bangkit kembali. Jangan taksub kepada mana-mana individu. Jangan taksub kepada tauke-tauke. Jatuh bangun parti ini bukan terletak pada tauke-tauke. Jatuh bangun parti ini terletak pada kita. Ini bila tauke jatuh, kita pun turut nak jatuh juga. Apa dia ni? Kita ni kan pemuda bangkit kembali. Hubungan kita diasaskan oleh ukhuwah persaudaraan kita. Sebab itulah, dalam barisan kita semua ini, walaupun kita ada kecenderungan kepada sesiapa, itu letak nombor 2. Tetapi yang paling penting, kesetiaan kita hanya kepada parti UMNO sahaja. Betul? Sebab itulah soal untuk kita menang dalam pilihan raya ke-16 ataupun siri-siri PRN selepas ini, ada 6 PRN. Semuanya bergantung kepada tingkah dan olah kita. Lepas daripada ini, kita akan ada pemilihan parti. Saya tahu dah mula berjalan dah. Sampul-sampul. Goodies. Tak ada. Ini Ikmal ni. Dia kesian kat pemuda-pemuda. Lapar. Sebab tu dia sediakan roti dengan mineral water. Dia pun melalui pemuda. Tak ada masalah. Sebab pemuda ini kita dah belajar. Tadi pun dah berapa kali sebut. Pemuda bangkit kembali ini, orang bagi apa pun, bagilah. Itu namanya rezeki. Rezeki jangan ditolak. Betul? Tapi undi belum tentu. Betul? Sebab itu kita tahu menilai yang mana kaca, yang mana permata. Betul? Jadi saya tak bimbang bab-bab itu. Cuma jangan kita biarkan parti kita musnah dan karam. Kita kena titik noktahkan
apa juga kebobrokan dan kepincangan yang boleh menghancurkan parti. Termasuk sekiranya ada pemilihan selepas ini, siapa yang bagi duit, orang itulah yang pertama yang kita tolak. Boleh? Nak bagi-bagi tak apa, bagi. Tetapi jadikan ini prinsip kita. Bagi, kita ambil, tetapi jangan sesekali kita benarkan parti ini musnah kerana politik wang. Kerana saya yakin pemuda bangkit kembali adalah pemuda generasi baru. Betul? Solihin tadi disebut, dia tak ada masalah nak bertanding ni. Tapi yang kalah kena gentleman lah. Terima kekalahan, jangan menyepikan diri. Jangan pula nak berlagak hero di luar mengkritik parti sendiri. Jangan pula menjadi api dalam sekam, gunting dalam lipatan. Betul lah, perkataan-perkataan itu kita pun tak seronok. Hampir setiap tahun kita bercakap, tetapi perkara itulah sebenarnya yang menjadi punca kekalahan kita dan menghancurkan parti kita. Sebab itulah saya mendengar daripada jurucakap kita semua sepakat bahawa UMNO kena move forward. Betul. Move forward bermakna kita kena bangkit atas asas kesatuan. Tetapi kebangkitan juga kena pastikan parti ini ada tanzim. Apa dia tanzim? Disiplin parti. Kalau kita parti yang besar, parti yang hebat, tetapi kita biarkan sesiapa saja pun boleh melakukan apa saja pengkhianatan kepada parti. Apakah kita nak benarkan mereka ini terus berada dalam parti? Maukah kita benarkan pengkhianat ini terus menanam tuba di dalam parti kita sendiri? Apakah kita nak menyaksikan PRU 16 kali lagi kita berhadapan dengan suasana yang sama? Sebab itulah kita bersepakat. Tetapi jangan kita buat tindakan yang salah. Jangan kita membuat tindakan yang zalim. Ambil tindakan melalui peraturan parti. Kalau betul ada pengkhianatan, sabotaj di cawangan, di bahagian, di parlimen ketika PRU yang lalu, tampillah kepada lembaga disiplin, bawa bukti-bukti. Saya tahu ramai yang sudah pun hantar ke lembaga disiplin. Biar lembaga disiplin lakukan penyiasatan. Tetapi jangan takut untuk melakukan hukuman. Kerana kita tidak boleh lagi membiarkan parti kita ini terus berterusan dikhianati oleh petualang-petualang. Setuju? Kita juga sepakat bahawa kita dokong kerajaan ini. Ya, saya setuju. Untuk pastikan UMNO ini relevan, kita kena perkukuhkan parti. Jangan syok jadi kerajaan. Dulu pun sama juga. Saya berulang-ulang kali dalam ucapan dasar yang pertama, kedua, ketiga, keempat lagi saya dah kata. Apa-apa pun kita kena hormat mandat rakyat. Sebab itulah, kitalah pemuda yang mempertahankan prinsip bahawa kita kena pulangkan mandat itu kepada rakyat. Tetapi dulu masalah kita diuji. Bila kita dapat jawatan, bila kita ada kedudukan, kita lupa parti. Kita bersama-sama dengan pihak sebelah sana. Buat darurat. Mandulkan parlimen. Kita kata kita tarik sokongan bersama-sama. Kerana apa? Kerana kita nampak pengkhianatan-pengkhianatan dan yang menjadi mangsa adalah rakyat. Betul, hari ini terbukti 92.5 bilion dicuri dan dijarah waktu parlimen dimandulkan, waktu zaman darurat. Tetapi kita juga yang sama-sama termasuk dalam culprit tersebut. Sebab itulah kita hari ini kena titik noktahkan. Parti dan kerajaan tak boleh bergerak secara berasingan. Parti dan kerajaan perlu bergerak seiring. Betul? Sebab itulah alhamdulillah
kita perbaiki. Moving forward, yang lepas itu lepas. Jangan diulangi perkara yang sama. Sudah-sudahlah, jangan kita bersandiwara sesama kita. Kita ambil pengajaran dan kita lakukan pembaikan. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, saya sebenarnya merasa amat gembira kerana melihat pemuda-pemuda hari ini, budaya, sikapnya banyak sudah berubah. Kerana kita ini semua lahir daripada generasi yang sama. Dan saya tahu selepas daripada ini, ramai juga yang akan habis tempoh dalam pemuda. Tetapi satu perkara yang kita kena ingat, bahawa hubungan dan ukhuwah yang kita bina ini, kita pertahankan bersama. Kita jangan sesekali lupa bahawa kita bangkit ini bersama-sama. Jadi, kalau ada sedikit sebanyak perbezaan itu lumrah. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula kita yang mempunyai perbezaan dari segi pemikiran, orientasi, latar belakang dan sebagainya. Sebab itulah asas kita kena kembali kepada perjuangan kita dalam UMNO. Saya setuju dengan semua pembicara-pembicara. Kita pemuda kena ubah pendekatan, orientasi, gerak kerja, kena kembali kepada fitrah kita. UMNO sebagai suatu wadah perjuangan. Dan UMNO ini amat mahal harganya untuk kita khianati dan kita tinggalkan. Sebab itulah, saudara-saudara, saya selepas pilihan raya ke-15, saya berkongsi rasa kecewa. Bukan kerana saya kalah. Tetapi kadang-kadang waktu itu saya terfikir, apa silapnya kita ini sehingga Allah mentakdirkan kita sebegitu rupa. Tetapi seperti mana yang kita semua lihat, setiap perkara itu ada hikmahnya. Sebab itu yang paling penting, kita kena ikhlas dan jujur dalam perjuangan kita. Kita kena ikhlas dan jujur dengan prinsip dan pegangan kita. Sebab itulah saya melihat bahawa kita jangan cepat menyalahkan orang lain. Tadi ada kata, betul lah kita ada sedikit sebanyak kelemahan. Nak tuding jari BN Coms. Saya menyaksikan jenteranya hebat. Tetapi ongkosnya kurang. Orang lain belanja TikTok 50 juta, 80 juta. Tetapi bila tanya pada BN Coms berapa yang dibelanjakan? 50 ribu. Manalah sama 50 ribu dengan 50 juta. Tetapi kalau kita nak menyalahkan sesiapa, tak habis cerita ni. Sebab tu daripada awal, saya mengambil pendirian untuk mengambil tanggungjawab secara kolektif. Saya terus terang saya kata, malam bila kalah saja, saya terus ke WTC tingkat 38, bilik Presiden. Datuk Seri Syabri pun ada. Perdana Menteri pun ada, semua kepimpinan tertinggi. Saya kata kepada Datuk Seri Presiden, depan Perdana Menteri, saya kata saya nak ambil tanggungjawab. Orang muda tak sokong kita. Penilaian awal, saluran-saluran muda semua kita kalah. Di Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Perak yang hanya tinggal 2 kursi saja. Kita tengok gelombang anak muda tolak. Dan sebagai ketua pemuda, saya kena ambil tanggungjawab. Saya kena letak jawatan. Tapi saya ingat Perdana Menteri pun sebut, tunggu dulu Ashraf. Kita semua kena tengok keadaan. Sebab kita tak tahu bahtera kita ni boleh gerak ke depan ataupun sebaliknya. Presiden pun kata tunggulah, pemilihan pun tak lama lagi. Sebab itulah saya mengambil pendekatan untuk kita sama-sama kukuhkan saf. Hadapi bersama. Jangan tuduh seorang saja. Kalau nak tuduh Presiden, kita dah bincang panjang. Presiden menjadi mangsa kepada, ini adalah
taktik yang digunakan pakai oleh mana-mana pihak sejak daripada dulu lagi. Tadi pun disebut, siapa juga jadi presiden, dia akan menjadi mangsa. Dan mangsa itu cukup mahal harganya kerana kita kalah. Dan kita kalah pun sebahagian besarnya juga kerana diri kita sendiri. Betul tak? Kita tak pertahankan, bahkan kita pun alak bersama. Sebab itulah kita kena ambil tanggungjawab. Cuma kita ini nak bergerak ke hadapan. Kita nak membina kembali bahtera kita. Dan yang paling penting, kita kena pastikan kita semua kena satu hati. Sebab itulah saudara-saudara, ramai yang menelah ucapan saya adalah ucapan yang terakhir. Saya hari ini pun disebut tadi oleh Solihin, bila masa saya cakap kat dia pun tak tahu. Ataupun memang dia usik supaya saya mengisytiharkan. Sebenarnya memang saya boleh menyatakan secara terus terang saya mengambil tanggungjawab. Seperti mana saudara Syaril, saya mohon maaf atas kesilapan saya, kegagalan saya memimpin anda semua. Saya sudah cuba yang terbaik. Saya sudah cuba yang terbaik untuk memastikan kita bangkit kembali. Dan saya meletakkan sepenuh pengorbanan jiwa raga saya kepada pemuda UMNO selama 5 tahun ini. Sampaikan isteri saya dan anak-anak pun lama tak bercuti, baru ni je seminggu dapat betul-betul bercuti dengan mereka. Kerana hujung minggu memang tak ada masa, turun ke negeri-negeri, ke bahagian-bahagian. Orang bercuti pun kita tak bercuti. Tetapi itu bukan perkiraannya. Tetapi yang paling penting sekali ialah kita kena lihat bagaimana kita nak bangkit semula daripada apa yang berlaku. Sebab itulah saya mengambil keputusan untuk tidak lagi mempertahankan jawatan saya selaku Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Dan saya mengambil tanggungjawab ini untuk kita pastikan bahtera kita akan kembali kuat dan dinakhodai oleh orang baru yang boleh membawa idea-idea yang segar dan baru. Tetapi satu perkara yang saya minta kepada saudara-saudara, tolonglah, kita adalah pemuda yang sama-sama menyaksikan dan merasai susah payahnya dalam perjuangan ini. Saya selalu sebutkan, kita adalah generasi unik. Kita tak pernah membandingkan generasi kita dengan mana-mana generasi. Kerana tak boleh dibandingkan pun. Tak ada siapa pun yang pernah melalui zaman seperti mana kita. Zaman jadi pembangkang 22 bulan. Zaman jadi kerajaan campuran. Zaman diterajui oleh Perdana Menteri orang kita tetapi dalam kerajaan yang sama. Dan hari ini kita masih lagi menjadi pembangkang tetapi menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Ini satu pengalaman yang unik. Ini semua adalah aturan Allah. Yang paling penting, ikhlas. Jujur pada perjuangan. Kita tidak mengharapkan redha manusia. Kalau nak mengharapkan redha manusia, tak ada siapa pun akan pernah puas hati dengan kita. Seramai mana pun orang suka pada kita, seramai itulah juga ramai yang tak suka pada kita. Nabi SAW yang sempurna, tak ada dosa, pun ada musuh. Apatah lagi selemah-lemah manusia seperti mana saya. Justru saya ingin memohon sekali lagi ampun dan maaf. Dan moga-moga Allah memelihara dan menjaga wadah ini. Dan kita kena sentiasa menjaganya. Apa yang saya nukilkan dalam baik-baik kata-kata saya waktu ucapan dasar pagi tadi, itu adalah datang daripada hati saya. Saya pasti akan mengingati setiap wajah-wajah yang ada di hadapan saya ini. Kerana inilah saudara-saudara saya. Inilah pemuda-pemuda
yang kita jatuh dan bangun secara bersama. Jadi saya nak tinggalkan rostrum ini dan dewan yang penuh barakah ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil karim sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Engkau menjadi saksi betapa aku telah buat yang terbaik mengemudi institusi pemuda ini, ya Allah. Betapa aku telah berhempas pulas membimbing generasi ini untuk bangkit kembali. Betapa aku telah berusaha mencuba agar UMNO ini kembali diyakini. Namun takdirmu telah menentukan segalanya. Tewas dalam peperangan yang amat tidak dijangka. Namun kami bermohon, ya Allah. Kami bermohon kepadamu, ya Rahman. Kami memohon kepadamu, ya Rahim. Engkau balutlah luka dan rawatlah kesakitan akibat kegagalan ini. Kau tetapkanlah hati dan tiupkanlah semangat agar kami dapat berhadapan dengan ujian ini. Kau bantulah dan landaikanlah pertolongan kepada kami untuk menyusun wadah ini. Kami sedar perjuangan ini bukannya mudah. Kami pasti berhadapan dengan mehnah. Kami tempuhi segala keresahan dan gundah. Lalu kami bermohon, ya Allah, lahirkanlah dalam kalangan kami pemimpin-pemimpin pelapis yang berwibawa dan amanah. Kurniakanlah kepada para pemuda kemanisan bermujahadah, menyumbang dengan penuh istiqamah, menyumbang dan berjuang dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau menjadi saksi bahawa hati-hati ini, ya Allah, berhimpun untuk terus menegakkan agamamu, ya Allah. Berhimpun atas jalinan ukhuwah dan persahabatan yang kami titipkan hanya untuk mendapat redha-Mu, ya Allah. Engkau jadikanlah hubungan ini berkekalan hingga kejandahanmu. Engkau jadikanlah perhubungan ini berkekalan hingga ke syurga-Mu. Bersama mengecap kebahagiaan yang hakiki. Ya Allah, di pengakhiran perhimpunan kami ini, kami bertemu atas nama perjuangan ini, ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau rahmati. Dan jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Rahman. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Rahim. Atas segala kekhilafan dan kesilapan, juga kepincangan yang kami lakukan. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun atas segala-galanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara, terima kasih sekali lagi daripada hati lubuk saya kepada semua sahabat-sahabat. Moga kalian semua diberikan kerahmatan dan keredaan oleh Allah. Jangan sesekali putus asa, istiqamahlah dengan perjuangan, tetapkanlah pendirian, pertahankanlah parti daripada apa juga keadaan. Kita kena setia bersama parti UMNO ini. Boleh? Saya nak dengar laungan keramat sekali lagi. Semua boleh bangun bersama saya? Pemuda! 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 Takbir! 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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.